Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Muhyiddin tidak terlibat dalam kes Panko. Benarkah sahabat-sahabat semua? Kenapa beliau begitu meroyan sekali untuk menafikan keterlibatannya? Ya, menafikan bahwa beliau tidak tahu menau ya berkaitan dengan skandal itu. Memang agak memuskilkan sahabat-sahabat semua. Ya, yang mana Azam Baki melakukan kenyataan tidak pun menyebut ya nama Muhyiddin, tapi dia pula yang meroyan ya, mempertahankan dan juga menafikan semua itu. Jadi mari kita dengar satu pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa sahabat-sahabat semua, mari kita tonton video ini. Berkenaan dengan kes Spangko. Okay, Spangko. Cerita Spangko lagi. Beberapa hari lepas pun saya cerita Spangko juga. Spangko ni dapat projek daripada kerajaan Muhyiddin Yassin yang di mana dia 700 lebih juta lebih mahal daripada the nearest bidder, the lowest bidder, iaitu Nazar Berjaya Group. Okay, so dia 700 lebih, tapi dia dapat projek tu. So baru-baru ini dia menyatakan bahawa dia tak bersalah pun dalam kes tu. Dia bagi penjelasan. Dia kata dia tidak terlibat dalam kes tersebut dan bukan dia punya keputusan. So Muhyiddin Yassin bagi penjelasan yang panjang berkenaan dengan perkara tersebut lah. So salah satu perkara yang disebut adalah dia katakan kes Spangko Muhyiddin Yassin beri penjelasan. Iklan ni. Alright. Kami selalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan pihaknya sudah merakam percakapan bekas Menteri Keuangan bagi tempoh 20, iaitu Zafrullah, menjelaskan kes perolehan membabitkan syarikat membekal dan mengurus kenderaan kerajaan itu ketika ini masih dalam siasatan dan akaun berkenaan masih dibekukan. Azam dilaporkan berkata siasatan kes Spangko menjurus pada kontrak pemerolehan antara 2020 hingga 2021 dan SPRM sudah merakam percakapan Menteri Keuangan. Kita serah kepada pegawai penyiasat, katanya. Pada 20 Januari lalu, media melaporkan SPRM membuat serbuan. Okay. 5 Februari, Datuk Zainal Ibrahim menyifatkan kontrak perolehan Spangko merugikan negara yang tidak menyenangkan penjawat awam yang menggunakan kemudahan berkenaan. Pengurusi semalam, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan beliau terbabit dalam salah laku berhubung pemberian kontrak pembekalan Spangko. Pengurusi PN Merangkap Presiden Bersatu menyifatkan dakwaan mengaitkannya dalam isu itu sebagai tomahan jahat yang berlegar di media massa dan media sosial. Tanpa butiran lengkap bagaimana beliau terbabit dalam perkara dan salah berlaku berkenaan. Samalah seperti tuduhan saya menyeleweng wang negara bernilai ratusan bilion yang sehingga kini tidak dapat dibuktikan. Saya sudah dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan rasuah berkaitan projek Jana Wibawa. Okey. Saya ulang apa disebut. Saya sudah dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan rasuah berkenaan projek Jana Wibawa. Yang tu saya nak jelaskan sikit. Muhyiddin Yassin, tolong jangan, yalah, dia nak tipu orang terpulang pada dia lah kan. Dalam kes Jana Wibawa, dia bukan dilepas dan dibebaskan kerana dia tidak bersalah. Dia mendapat DAA, Discharge Amounting to Acquittal itu, kerana pertuduhan yang dibuat oleh pendakwa raya, saya tak tahu siapa pendakwa raya itu, default, ada defect, ada kesilapan. Kerana itu, mahkamah mengatakan kesilapan ini DAA. Erti kata kalau saya jadi pendakwa raya, saya bagi arahan, buatlah pendakwaan baru, buatlah charges baru, itu je. Yang nak pergi merayu tu kenapa? Tapi tak apalah, itu pendakwa raya punya kerja. Dia dibebas DAA itu kerana defect dalam pertuduhan, bukan kerana dia tidak bersalah. Dia dua benda yang berbeza. Di sini saya kata dia telah mengelirukan orang ramai mengatakan, oh, aku tak bersalah dalam kes kes Jana Wibawa.
So kalau tak bersalah dalam kes Pangko, kenapa nak kena gelabah? Isu dia sekarang ni, dia mengatakan bahawa kes Pangko ini bukan tak ada kena-mengena dengan dia. Dia kata itu kena lihat Mahathir. Mahathir yang bertanggungjawab kerana projek itu dianugerahkan pada zaman Mahathir. True. Yang menganugerahkan projek itu pada zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, betul, kepada LOI itu kepada Nazar. Betul, kepada Nazar Berjaya. Tetapi yang akhirnya dikatakan menukar projek tersebut adalah Muhyiddin Yassin pada tahun 2020. Ini dakwaan yang dibawa, yang dinyatakan. Dan dalam live dengan Dr. Mazli sendiri disebut perkara ini sewaktu beliau berada di dalam kabinet. Di dalam kerajaan pada waktu itu. So soalan kita mudah sahaja. Kalau tak bersalah, kenapa nak rasa takut dalam perkara ini? Malah Azam Baki menyatakan bahawa sebenarnya Muhyiddin Yassin belum lagi dipanggil. Belum lagi dipanggil untuk memberi keterangan. Okey. Biasanya seseorang seperti Muhyiddin Yassin ataupun orang yang yang material to the witness biasanya akan terakhir sekali dipanggil. Dia akan kumpul-kumpul. Kenapa tuan-tuan? Ini saya cerita trik sikit lah. Dia akan jumpa orang ni. So dia dah tahu the whole story. Kemudian dia akan pergi soal, contoh Muhyiddin Yassin. Soalan di kepada Muhyiddin Yassin tu bukan soalan yang dia sebab dia ada beza bertanya dengan menyoal. Dia ada soalan dengan pertanyaan. Right? Tanya dengan soal adalah dua perkara yang berbeza. Apa beza soal dengan tanya, tuan-tuan? Tanya ni kita tak tahu jawapan. Soal kita tahu jawapan. Itu beza dia dalam bahasa Malaysia. Sekarang baru tahu kan? Tanya ni cikgu menyoal. Ahmad sesat di kota London. Dia bertanya arah. So bertanya sebab Ahmad tak tahu jalan. Cikgu menyoal, bukan cikgu tak tahu jawapan, cikgu tahu. Tetapi cikgu nak verify, nak tahu sama ada pelajar itu tahu atau tidak. Itu beza menyoal dan juga bertanya. Okey. Now SPRM nanti dia dengan witness lain mungkin dia bertanya. Tetapi dengan Muhyiddin Yassin berkemungkinan dia akan menyoal. Menyoal nanti kata apa? Dia dah tahu, dah jawapan. Tapi dia nak tengok Muhyiddin Yassin ni sangkut tak sangkut. Gegar tak gegar. Lain ke tidak dia punya soalan, jawapan dia. Kadang-kadang pegawai kepenyiasan ni bukan bodoh. Minimum dia orang ni ada degree. Degree pula dalam bukan calang-calang. Accounting, finance dan sewaktu dengannya dalam SPRM ni. So dia orang akan dah tahu, dah trail, dah tahu cerita, dah tahu ini, dah tahu itu. So sekarang ini is just a matter of ada ke tidak benda ini. Verify ke tidak. So kalau verify, maka ada pertuduhan. Kadang-kadang dia mengemukakan soalan itu bukan sebab dia tak tahu jawapan. Tetapi dia nak tengok. Engkau ni bohong ke? Mohong ke? Betul-betul. Itu yang pegawai-pegawai SPRM ni akan tengok nanti. And that's why dia buat last. And itu juga menyebabkan kenapa Muhyiddin Yassin ni akan jadi orang yang terakhir. Biasanya akan dipanggil. Orang yang terakhir biasanya akan dipanggil untuk memberi keterangan kerana nak lihat sama ada konsisten ke tidak dengan kenyataan tersebut. So bila dia mengatakan bahawa dia tidak dipanggil lagi, bukan bermakna dia tidak dipanggil. Dan juga Muhyiddin Yassin menyatakan seolah-olah dia ada pertuduhan, ada perkaitan. Yang itu bukan tugas Azam Baki, yang itu tugas pegawai penyiasat. Dan juga kalaupun ada, maka itu tugas pendakwa raya untuk nak mendakwa beliau kalau sekiranya mereka mendapati ada kes terhadap dakwaan-dakwaan tersebut. Kalau tak ada, then tak payah risaulah. Dan bila Muhyiddin Yassin memberi penjelasan, bagi saya tak perlu kot. Kan? Tak perlu memberi penjelasan kepada kami sebagai rakyat. Sekarang ini beri penjelasan kepada siapa, tuan-tuan? Pegawai SPRM kalau dipanggil nanti. But eventually saya tahulah Muhyiddin Yassin mungkin akan dipanggil. Mungkin Tun Mahathir pun akan dipanggil juga tentang perkara ini. Okay? Alright. Last kita malam ni. Kita tak lama malam ni. Muafakat Nasional. Dikabarkan sekarang ini. Okay, dia macam ni Kan saya cerita hari tu ada satu tim di dalam PAS yang nak bersama dengan Kerajaan Madani. Bila saya kata bersama dengan Kerajaan Madani ni bukan bermakna dia nak menyokong Anwar Ibrahim, tak. Kan? Tapi mereka ni ada agenda lah. Agenda sebab tak dapat peruntukan, agenda itu, ada agenda masing-masing lah. Politik dan sebagainya. Now, dia satu grup. Another group tak. Kita tak boleh bersama dengan kerajaan. Kita kena kekal. Now, bagaimana kita nak kekal? Itu satu soalan. Sebab sebelum ini, mereka telah khianat terhadap siapa, tuan-tuan? Terhadap UMNO. Dalam Muafakat Nasional, kalau tuan-tuan ingat,
Muafakat Nasional pada tahun 2020 pada awal sebelum 2020 dibuat, tapi pada tahun 2020 sewaktu membentuk kerajaan, PAS lebih memilih untuk bersama dengan Bersatu daripada bersama dengan UMNO. Kita tengok dalam pilihan raya Johor, kita tengok dalam pilihan raya Melaka, PAS lebih memilih untuk bersama dengan Bersatu dan pergi menentang UMNO di pilihan raya negeri. Dan ini telah mengecewakan hati orang-orang UMNO sendiri. PAS, ini undi tak percaya. Tawaran hidup semula kerjasama Muafakat Nasional, PAS tak ikhlas, Zahid. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid menyifatkan tawaran untuk kedua-dua parti melalui Muafakat Nasional dihidupkan semula sebagai tidak ikhlas. Kami tidak fikir mereka ikhlas dalam buat tawaran itu kerana yang keluar dari MN bukan UMNO tetapi mereka. Mereka menikam kami dari belakang. Mereka lakukan kerana melebihi dari apa yang kita setujukan. Saya tidak rasa mereka ikhlas dalam buat tawaran itu, katanya kepada pemberita. Sebelum ini, Syedul Am Datuk Hasim Jassin berkata beliau yakin kerjasama antara parti dan UMNO masih boleh dihidupkan melalui Muafakat Nasional. Untuk rekod, MN adalah kerjasama yang dibentuk pada 14 September 2019 susulan Himpunan Penyatuan Ummah. Masa tu, kalau tuan-tuan ingat, Pasir Salak yang bawa. Poster ni memang ada dekat UMNO dahulu. Memang ada dekat dalam bangunan UMNO. Zahid dan juga Hadi Awang angkat keris pada masa itu. Memang ada. Tetapi gambar itu last saya pergi ke bangunan UMNO sebab ada meeting. Baik. Now, adakah kita wujud dulu senario. Kenapa tiba-tiba PAS, sebuah parti yang menganggap diri dia paling kuat, yang ada kerusi paling banyak, tiba-tiba bercerita tentang nak mewujudkan kembali Muafakat Nasional. Okey, saya akan nyatakan kira-kira PAS sekarang ini mereka tahu mereka kuat, rasa diri kuat dalam pilihan raya. Tuan-tuan perasan tak? Mereka nampak berjaya hanya dalam pilihan raya yang lepas. Pilihan raya ke-15. Kenapa? Kenapa tiba-tiba PAS boleh melonjak naik dalam pilihan raya ke-15? Orang kata sebab dia ada TikTok, dia ada social media. Okeylah, betul lah tu. Tapi kenapa mereka ada social media yang hebat dan baik dan besar sebagainya? Kenapa sebelum itu tak ada? Dia bukan soalan itu, tuan-tuan. Sebenarnya dia adalah duit, dana. Yang itu yang PAS ada, yang mereka tak ada sebelum itu. Kalau kita tengok jentera, dia ada. Orang sama je, orang yang sama. Pemimpin, orang yang sama. So mereka mempunyai machinery, mereka mempunyai kepimpinan yang sama. Apa yang berbeza dalam equation ini? Duit. Duit yang berbeza. So, duit bagaimana is? Baik, saya imbau kembali. Bawa sebelum itu. Tuan-tuan, kenapa Hadi pada tahun 2015, 2014 beria nak mewujudkan UG, Unified Government dengan UMNO? Kerana UMNO pada waktu itu adalah kerajaan dan Hadi perlukan duit untuk nak menang pilihan raya. Apa yang saya katakan ini benar apabila pada tahun 2016 Rafizi kata kalau bertembung 3 penjuru PH boleh menang. Apa yang berlaku adalah UMNO tak percaya pada perkara itu, PAS pun tak percaya. Mereka bergabung tetapi mereka bertembung. Kenapa saya kata mereka PAS masa itu dapat dana daripada UMNO selain daripada 90 juta yang disebut oleh lebih 90 juta disebut oleh Claire Brown dan diakui sendiri oleh Nick Abduh dalam video saya Ana Tahu itu. Antara perkara yang menyebabkan kita tahu bahawa PAS at least kalau tak dapat dana direct daripada UMNO, dapat dana direct daripada penyokong UMNO kerana mereka bertanding lebih 100 kerusi sewaktu PRU ke-14. Kalah menang tu cerita lain. Nak bertanding ni tuan-tuan bukan murah. Tetapi PAS tiba-tiba ada dana, ada duit. Okey, dah dapat yang itu. Okeylah, dah dapat yang itu. Tuan-tuan tak tengok lagi dia punya kaya dia macam mana, tak apa. Masuk PRU 15, sudah. Pakatan Harapan menang. PRU 14, Pakatan Harapan menang. Bentuk kerajaan. Habis dia kata. UMNO tak boleh pakai. UMNO banyak kena tangkap dan sebagainya. Hampir UMNO lumpuh. Dan UMNO telah dikalahkan oleh pada masa itu Pakatan Harapan. Tiba-tiba Bersatu nampak peluang untuk nak lompat dan bentuk kerajaan. Bersatu ni tuan-tuan, kalau boleh dia tak nak bersama dengan UMNO. Pada masa 2020 tu. Tetapi dia tak ada pilihan.
Dia berjumpa dengan PAS. Yang meyakinkan bersatu untuk bersama dengan UMNO ialah Azmin Ali. Dan juga pada masa itu Hamzah lah. Tetapi Azmin dia punya core dia. Azmin Ali ni. So mereka bersama. Kan? Dan mereka bergabung. Nak tak nak, terimalah, telanlah. Tak apa, demi kita nak buat kerajaan dahulu. Tetapi tuan-tuan perasan tak apa yang Muhyiddin Yassin buat sewaktu jadi Perdana Menteri? Dia sidelinekan UMNO, geng Zahid. Oh, alasan dia, ini kluster mahkamah. So mereka tak nak kluster mahkamah. So dia bagi jawatan kepada, sebenarnya bukan kluster mahkamah tuan-tuan. Itu tim yang lawan Zahid. Ada hamba kita dapat masa itu Azlina Osman pada masa itulah. Lepas tu dia setia pada Zahid balik. Azlina Osman, Khairi Jamaluddin, kalau kita tengok Anwar Musa, Hishamuddin Tun Hussein On. Ini semua golongan yang kita tahu anti kepada Zahid dan akan melawan dia di dalam pemilihan parti akan datang. So what happened is, akhirnya dalam pilihan raya seterusnya, dalam pilihan raya negeri Johor dan Melaka, kita nampak rival itu berlaku. Kita tahu kerajaan tumbang, saya predik kerajaan tumbang, akhirnya kerajaan tumbang, pertembungan itu berlaku. UMNO menang di negeri tersebut sebenarnya kalau ikutkan. Yang kalah adalah PAS dan juga Bersatu. Tetapi dalam tempoh itu masuk PRU 15, apa yang PAS dapat adalah sebelum PRU 15, suatu kerajaan 33 bulan, PAS dapat dana. PAS dapat duit tuan-tuan. Kerana itu mereka beria-ia nakkan darurat. Minta pada hujung 2020 yang di-Pertuan Agong tak perkenankan. Akhirnya bawa kepada Januari yang di-Pertuan Agong berkenankan. Kenapa dia nak darurat tu? Supaya negara boleh tutup. Negara dah tutup dah. Parlimen boleh tutup. Pada masa itu, masa COVID, negara tutup, parlimen tak tutup. Tapi bila dibuat darurat, parlimen digantung. Yang berkuasa hanyalah Perdana Menteri. Dia jadi caretaker kepada government. So, dia boleh buat apa saja dia nak. Bila itu berlaku, masa itulah kita sedar projek-projek dan sakau-sakau ini mula berleluasa, tuan-tuan. Nasib baik kita menang dalam PRU 15. Kalau tidak, melingkup negara sekarang ini. Anwar Musa kata tempoh hari ini, dia kata saya tidak pernah melihat harga barang yang sangat mahal pada hari ini. Dia lupa ke bahawa pada zaman dia memerintah, minyak RM50, tuan-tuan. Minyak masak tu RM50. Harga beras tak payah cerita lah. Ayam memang tak ada kat dalam pasaran. Telur pun tak ada dalam pasaran. Harga tak payah cerita pada masa itu. Jangan nak sembang sangat. Dan dia kata apa pada waktu itu? Oh, ini adalah keadaan global, dia kata. Ini fenomena global. Kita tak boleh nak buat apa. Pada masa itu inflasi, kalau tak silap saya, was 4 to 5%. Sekarang ni 1.5% inflation. Perubahan harga itu akan berlaku. Tetapi kadarnya itu tidak terlalu pantas. Nah, balik kepada cerita tadi. Akhirnya mufakat nasional itu berasa telah terpecah dan UMNO merasakan bahawa yang khianat di dalam perjuangan mufakat nasional itu bukan UMNO. Yang khianat di dalam perjuangan mufakat nasional itu adalah PAS. Sekali lagi, buat kesekian kalinya PAS tikam belakang mereka. Dan PAS dia bukan mengikut Melayu Islam, dia ikut di mana dan siapa yang ada duit. Dia ikut siapa dan di mana dan ya, siapa yang ada duit, yang boleh benefit dia orang. Mula dulu dia ikut UMNO, lepas tu dia ikut Bersatu. Sekarang ni mereka nak kembali semula bersama dengan UMNO. Zahid dah nampak benda ni, tuan-tuan. Zahid Hamidi dah nampak. It's all about money. Masuk election lepas ni, paling dekat ni 2020, ni Sabah tahun ni lah mungkin kot. Sabah mungkin tahun ni atau tahun depan. 2026, Johor Melaka. Paling awal adalah Johor dan Melaka. So PRN Johor dan Melaka ni, dia nak cekal duit daripada mana? Masuk PRU, dia nak cekal duit daripada mana? Masuk PRU ke-16 ni, dia orang nak cekal duit daripada mana? PAS ni. Dia nak kena kekalkan 4 negeri, tuan-tuan. Dan dia kena kekalkan parlimen 40 lebih yang dia menang tu. Bayangkan satu parlimen nak menang, dia at least perlukan 1 million ringgit. At least 1 million ringgit. Itu nak menang di parlimen. Social media. Social media saya ingat lagi masa PRU ke-15, saya tak sempat update social media sebab saya pengarah pilihan raya. TikTok saya live sekali-sekala tapi saya tak sempat. Tapi bila saya scroll semua PN dan semua berbayar. Dan dikatakan they spend ratusan juta hanya untuk social media.
ratusan juta tuan-tuan. Lillahi ta'ala saya kata, saya 1 sen pun tak dapat. 1 sen pun tak dapat. Ni semua usaha sendiri. Sampai sekarang ni. 1 sen pun tak dapat tuan-tuan. Bukan nak minta. Tapi nak bagi tahu, even dah jadi kerajaan pun tak dapat apa. And that's okay. Tak apa. Sebab kita buat, memang kita buat. Dia orang mana pergi? Yang the view sampai ratus juta, yang view like sampai puluh ribu. Mana dia orang sekarang? Di mana mereka sekarang? Yang tinggal macam-macam je. Yang lain semua kena tinggal. Dan mereka hanya boleh bermain fitnah, tuan-tuan. Mereka hanya boleh bermain fitnah. Sebab itu saya kata, pembangkang sekarang ni dia dah tak boleh pergi ke mana dah. Dia dah tak tahu dia image apa. Dia nak jadi jahat ke? Dia nak jadi pengkritik ke? Dia nak jadi pemfitnah? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Sebab itu, Taqiyuddin kata, pembangkang bukan bad boy, kakal pejuang isu rakyat. Sebab ada teguran daripada Perdana Menteri, Parlimen bukan lagi zoo. Ia akan lebih mulia selepas ini. Keadaan Dewan Rakyat seperti zoo itu bergantung kepada interpretasi masing-masing kerana pembangkang perlu membangkitkan pandangan dan cadangan terhadap isu kerajaan. Ketua UI Pembangkang, Taqiyuddin berkata, tiada pembangkang hanya berdiam diri dalam Dewan Rakyat. Pembangkang memang kena bangkit isu rakyat yang berkaitan kos sara hidup. Masalah ekonomi yang semakin teruk, masalah mata wang dan semua perkara berkaitan, katanya. Dia jadi zoo tu bukan nak bangkitkan isu tu, tak ada masalah. Tetapi isu tu tak dibangkitkan pun. Yang masalahnya antaranya Syahidan Kasim lah. Syahidan Kasim. Orang cerita lain, dia pergi jerit benda lain. Orang cakap benda lain, dia pergi jerit benda lain. Dia tu kaki jerit, tahu tak? Tapi lawan dia Hamzah lah. Hamzah pula apa? Sani Hamzan. Sani Hamzan. Hulu Langat. Sani lah lawan dia. Kena ada juga orang macam Sani ni. Kalau tak mengarut je. Orang baru nak cerita benda lain, dia buat isu lain. Orang nak cerita benda lain, dia buat isu lain. Itu yang berlaku. Jadi, yalah, saya tak nak cerita dulu apa yang berlaku dalam pilihan raya yang akan datang. Saya tak cerita dulu, kan. Tetapi nak bagi tahu bahawa keadaan yang ada sekarang ini berkemungkinan besar akan ada perubahan, berkemungkinan besar. Tapi kita tak tahu pilihan raya akan datang bagaimana. Okey? Sebab itu penting dalam kita ni, saya lah umpamanya dalam membuat konten. Tugas saya buat konten. Saya penat ke ni, mata pun dah penat, muka dah penat. Tak apa, kerja saya buat konten je. Alright guys, itu dia satu pencerahan yang padu daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu Spanco, juga ya berkaitan dengan PAS yang mahu terus ya untuk UMNO mahu bergabung dengan Muafakat Nasional. Soalnya UMNO sudah ditebuk, ditikam dari belakang. UMNO tidak lagi mahu ya untuk pisang berbuah 2 kali. Itu dia. Apa kau pula meroyan, belum dituduh, beliau sudah membuat penafian dan sebagainya. Macam-macam. Jadi apa pandangan anda sahabat semua, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.